Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam. Berjumpa kita sekali lagi untuk kelas hands on bagi tajuk cara untuk melukis Mohr circle. Jadi saya buat sikit overview macam mana cara nak melukis ya. Yang pertama sekali kita kena faham ya tentang plane ya ataupun satah. Katakan kita punya ni permukaan kita ya. Tu ya. Dan kita punya paksi selalunya biasanya seperti ini ya. Ini paksi ufuk adalah paksi X, paksi tegak adalah paksi Y. Jadi permukaan ataupun satah yang normal dengan satah X, normal dengan paksi X dipanggil sebagai satah X. Ni ya. Ni paksi X. Sudut dia adalah normal ya. Jadi permukaan ni dipanggil satah X. Sementara permukaan yang mengufuk tu pula dia adalah normal dengan paksi Y. Jadi permukaan ni ataupun satah ni kita panggil dia satah Y. Jadi kalau kita lukis dalam bentuk 2D ya, ini ialah satah X. Sementara yang ini pula menjadi satah Y. Paksi X kita, satah X akan normal dengan paksi X. Satah Y akan normal dengan paksi Y. Jadi satah X ialah satah yang normal dengan paksi X. Satah Y ialah satah yang normal dengan paksi Y pula. Jadi kalau kita dah faham satah tu ya, jadi perlu ingatlah satah tegak adalah satah X, satah ufuk adalah satah Y. Jadi tegasan yang berlaku pada dua satah tu jadi ini dipanggil sima X, tegasan normal pada tegasan normal di satah X. Yang ini tegasan normal di satah Y. Itu juga yang ini ya. Ini adalah tegasan normal di satah X. Jadi sima X ialah tegasan normal di satah X.
sigma Y ialah tegasan normal di satah Y. Satu lagi ialah tegasan Ricci. Jadi tegasan Ricci yang bertindak di satah X dinamakan tau XY. Tau XY ialah tegasan Ricci di satah X di satah X dalam arah Y. Jadi tau YX pula ialah tegasan Ricci di satah Y dalam arah X pula. Jadi tau YX yang ini ya. Tu. Jadi awak kena faham tu. Di mana sigma X, di mana sigma Y, di mana tau XY dan tau YX. Convention pula sama seperti sebelumnya ya. Kalau tegasan normal dia adalah tegangan, ini ialah positif. Kalau tegasan normal ialah perampatan, ini ialah negatif. Sementara tegasan Ricci pula berdasarkan pasangan dia. Katakan saya ambil sekarang tau XY. Ini tau XY. Sebelah satu lagi berlawanan arah. Jadi dua tegasan ni datang daripada daya yang akan menyebabkan couple. Jadi dia akan berputar mengikut arah tindakan ni. Kalau sebelah kanan tindak ke atas, sebelah bawah tindak ke bawah, sebelah kiri tindak ke bawah, dia akan berputar lawan jam. Inilah tegasan Ricci itu ialah positif. Kalau tegasan Ricci bertindak seperti ini ya. Ini tau YX. Ini akan menyebabkan elemen berputar ataupun menyebabkan wujudnya momen dalam arah ikut jam. Jadi ini ialah negatif. Satu lagi yang perlu awak ingat, tau YX ialah minus tau XY. Sentiasa ya, macam ni. Jadi bila awak dah faham tu, keperluan yang kedua ialah awak boleh tahu untuk mendapatkan koordinat bagi melukis semua circle ya. Contohnya di sini ya. Kita ada satu elemen mengalami tegasan yang ditunjukkan ya. Jadi koordinat X terdiri daripada sigma X tau XY. Jadi ini ialah sigma X. Ini ialah sigma X. Jadi kita dapat koordinat X. Koordinat Y sigma Y yang ini dan ini ialah tau YX. Sigma Y menekan permukaan, menekan satah jadi minus 40. Tau YX kita samakan ini saja. Jadi sini minus, ini akan jadi positif.
Jadi awak kena ada kemampuan untuk bagaimana boleh membina dua koordinat. Satu koordinat X, iaitu tegasan normal dan tegasan Ricci di sata X. Satu lagi koordinat Y di sata Y. Daripada situ kita mulakan dia melukis dengan mengambil tegasan Ricci sebagai paksi Y, ke bawah ialah positif, sementara tegasan normal adalah ke kanan positif. Jadi ini tegasan normal, ini tegasan Ricci. Jadi ini contoh paksi kita. Awak kena ingatlah, paksi Y ke bawah ialah positif, paksi X bagi tegasan normal. Jadi kita dah ada koordinat X dan koordinat Y. Satu lagi koordinat yang boleh membantu kita ialah pusat bulatan Moore. Pusat dia ialah average tegasan normal dengan koordinat Y sebagai kosong. Jadi kalau kita cari, kita dapat koordinat ni. Jadi daripada situ kita tandakan dua koordinat. Kita tanda koordinat X, koordinat Y. Dua itu dulu. Sudah kita tanda tu, kita buat satu garisan lurus antara yang penyambung antara koordinat X dengan koordinat Y. Dan garisan tu sepatutnya menyilang di paksi X di koordinat C. Kalau tak dapat begitu, maknanya ada kesilapan dalam lukisan awak. Bila awak dah dapat dua titik tu dan ini sebagai pusat dia, awak gunakan awak punya kompas, buka daripada C ke X sebagai radius bulatan. Daripada situ awak pun draw lah satu bulatan. Jadi dapatlah bulatan Moore. Dan apa yang perlu awak faham, daripada pusat bulatan ke koordinat X, ini ialah sata X. Di elemen sata dia berada dalam keadaan tegak. Daripada center bulatan tu ke koordinat Y, ini dipanggil sata Y. Di elemen sata Y adalah mufuk. Ini adalah sata X. Ini adalah sata Y. Jadi kalau dapati sudut antara sata X dengan sata Y yang sebenar di elemen ialah 90 degree. Tapi di bulatan Moore telah menjadi 180. Jadi dengan kata lain, sudut di dalam bulatan Moore adalah 2 kali ganda sudut di elemen. Daripada situ, selain daripada sata X dan sata Y, awak perlu faham juga bulatan yang cross paksi X di sini dan sini, ini ialah tegasan normal maksimum dan minimum. Kita bandingkan dua nilai itu, bandingkan secara relatif. Mana yang lebih besar adalah tegasan normal maksimum. Juga dipanggil sebagai tegasan prinsipal. Jadi dalam kes ni, di sini lebih besar. Kita bandingkan nilai absolute saja. Jadi ini akan menjadi tegasan normal max ataupun tegasan prinsipal. Dan daripada pusat tu ke tegasan prinsipal, ini dipanggil sata tegasan prinsipal. Kemudian kalau kita lukis satu garisan tegak melalui pusat bulatan, kita akan dapat tegasan Ricci maksimum.
Yang ini bernilai positif, nilainya adalah sama ya. Cuma tanda saja yang berbeza. Dan ini adalah SATA tegasan Richter maksimum. Itu ya. Daripada center ke X ialah SATA X. Center ke tegasan prinsipal adalah SATA tegasan norma maksimum atau tegasan tegasan norma maksimum atau tegasan prinsipal. Daripada center C ke tegasan Richter maksimum, ini dipanggil tegasan Richter maksimum. Jadi garisan-garisan itu semuanya melambangkan SATA ya. Daripada sini ke sini SATA Y, sini ke sini SATA X. Sentiasa seperti itu. Jadi tidak kiralah di mana kedudukan koordinat X. Koordinat X mungkin berada, contohnya mungkin awak dapat seperti ini ya. Saya lukis mula elok-elok sikit. So ya. Peralatan awak. Dan katakan kali ini X awak berada di sini. Ini adalah awak. Ini adalah center dia. Jadi daripada center ke koordinat X sentiasa sebagai SATA X. Daripada center ke nilai paling besar di perimeter bulatan tu sentiasa ini SATA tegasan Richter max positif. Daripada C ke Y sentiasa sebagai SATA Y. Kemudian untuk tegasan norma maksimum kita bandingkan dua nilai ni. Katakan sini 20, ini minus 60. Jadi kita ambil nilai absolute value saja ya. Negatif positif tu hanya menunjukkan keadaan tegasan ya. Negatif bermakna tegasannya adalah tegasan membatal. Jadi yang ini akan menjadi tegasan norma max atau tegasan prinsipal. Ini akan menjadi tegasan norma minimum. Jadi daripada pusat bulatan ke sini, ini akan jadi SATA tegasan prinsipal atau tegasan norma maksimum. Itu konsep dia. Jadi saya buka kepada soalan kalau ada apa-apa soalan. Silakan bertanya, boleh bertanya di WhatsApp ataupun di chat di Zoom. Sila bertanya. Ada apa-apa soalan tak? Sila. Doktor nak tanya.
Kalau soalan tu dia kata the principal stress. Maksud principal stress tu macam mana? Principal stress ialah tegasan norma maksimum. Maksudnya kita akan bagi, kalau soalan pertama-tama dia dah bagi tu, kita bagi principal maksimum lah kan, tegasan maksimum tu lah. Macam ni ya. Ini awak punya ya. Dan awak, bila awak dapat, katakan sini X, koordinat X, ini koordinat Y ya. Dan awak pelukis bulatan tu. Okey. Tegasan prinsipal ni adalah tegasan norma maksimum. Sebutan saja berbeza ya. Tegasan norma maksimum ialah apabila bulatan tu cross paksi X ataupun paksi tegasan norma di sini. Ni cross ni. Di sini. Jadi kita ada dua nilai yang cross. Katakan sini ialah 40. Ini ialah minus 70 ya. Sebab ini positif ya. Positif. Jadi yang mana satu nilainya maksimum, kita bandingkan saja, kita bandingkan absolute value, nilai mutlak tanpa mengambil kira positif negatif. Jadi kita dapati tegasan di sebelah kiri lebih besar daripada tegasan sebelah kanan, 70 lebih besar daripada 40. Jadi yang ini akan menjadi tegasan norma maksimum. Ini ialah juga dipanggil tegasan prinsipal. Tegasan norma maksimum tu dipanggil tegasan prinsipal. Panggilan saja ya. Nak cari dia, kita ambil nilai yang cross di kedudukan paksi tegasan norma. Atau dengan kata lain, apabila tegasan Ricci adalah kosong. Sebab di sini, kat sini tegasan Ricci adalah kosong. Okey, lain-lain soalan? Please ya. Boleh bertanya. Sila-sila. Ada lagi tak soalan nak tanya? Ada satu soalan lagi doktor nak tanya. Sila-sila. Macam tegasan X prime dengan tegasan Y prime. Kan kalau dia bagi sudut, macam dia bagi sudut, saya tengok video tadi macam dia bagi sudut, lepas tu kita kena buat satu tegasan X prime dengan tegasan Y prime tu kan. Dia punya arah tu, arah nak bagi dia tegangan ke, dia lompatan ke macam ni? Okey, kejap ya. Okey, boleh. Sekejap, saya ambil nota awak ya. Sekejap ya, saya padam dulu. Okey ya. Katakan sekarang awak nak cari tegasan norma dan tegasan Ricci pada satu satah condong. Contohnya di sini di satah PQ. Dan dia beri sudut dengan satah tegak 30 darjah. Jadi kita sentiasa diukur daripada garis tegak ataupun satah tegak. Jadi ini adalah putaran ikut jam. Jadi kalau ikut jam nilainya ialah negatif. Kalau lawan jam nilainya positif. Jadi negatif 30. Okey. Jadi sekarang kita nak cari ni tegasan norma ni dipanggil sigma X prime. Tegasan pada satah condong tu adalah sigma X prime. Dan tegasan Ricci X prime, Y prime. Bila kita ada satu satah condong ni, PQ, ini juga dipanggil
automatic ya, satah X prime. Maknanya satah tu akan normal dengan paksi X prime, normal. Baru nama dia satah X prime. Dan kita akan ada satu lagi satah ya, iaitu Y prime. Mungkin juga ke bawah ya, Y prime, tak kisahlah. Okey, jadi sekarang bagi contoh yang ini, kita ada theta minus 30. Minus tu maksud dia putaran ikut jam. Okey. Okey, kita sekarang dah ada garisan ni. Daripada C ke X, inilah satah X. Di elemen, dia adalah tegak, satah X ni. Dan kita ingin mencari tegasan tadi, tegasan PQ ni pada permukaan. Kita buka sebanyak 30 darjah ikut jam. Di bulat tamu, kita kena buka sebanyak 2 kali ganda. 2 kali 30 jadi 60. Dan ini ialah arah ikut jam. Jadi daripada satah X, ini satah X, tapi di bulat tamu kat sini. Kita buka sebanyak 60 darjah. Dan kita ukur tu dengan menggunakan jangka sudut awak. Jadi awak gunakan jangka sudut, buat projection sampai ke sini, daripada center buat garisan. Jadi titik di bulat tamu itulah nilai tegasan normal dan tegasan Ricci dia. Kalau kita nak cari tegasan normal dia, kita buat projection ke paksi X. Ini sigma X prime. Lebih kurang 61. Kalau kita nak cari tegasan Ricci pula, buat projection ke paksi Y. Ini ialah tau XY. Arahnya pula, sekarang kita dapat positif. Positif tu maknanya tegasan berada dalam keadaan tegangan. Jadi, ini kita punya permukaan PQ kita ataupun satah X prime. Jadi, kalau tegangan, dia menarik permukaan. 28 tegasan Ricci dapat positif. Positif maknanya dia dan pasangan dia ni akan menyebabkan arah lawan jam. Itu cara je ya. Kita kena go to the basic. Kalau tegasan normal, tegangan ialah positif, mampatan ialah negatif. Tegasan Ricci, kita lihat gandingan dia. Kalau akan memberikan putaran lawan jam, nilainya adalah positif. Boleh ke? Boleh. Terima kasih, Cik. Sama-sama. Lain-lain soalan? Lain-lain? Kalau tak ada, saya nak terangkan satu lagi benda. Iaitu tentang theta. Putaran dia. Okey. Biasa soalan tu dia akan minta awak cari tegasan Ricci dan tegasan normal pada satu permukaan condong. Okey, itu. Jadi yang pertama awak kena tahu permukaan condong tu sudut diukur daripada garis tegak. Itu ukuran dia. Jadi kalau lawan jam, theta ialah positif. Jam, theta ialah negatif. Daripada garis tegak ni ke garis condong, itu ialah pergerakan putaran ikut jam. Jadi theta ni nilai dia ialah negatif. Kemudian di belakang mo, katakan sudut sini ialah 30. Tapi di belakang mo dia akan jadi 30 times 2 iaitu 60. Dan satah condong ni PQ ni, ini ialah sebenarnya satah yang dipanggil satah X prime. Jadi tegasan normal di permukaan PQ di permukaan satah X ini ialah sigma X prime. Dan tegasan Ricci
di permukaan tu, inilah tau X prime Y prime, tegasan Ricci. Jadi tegasan pada satah condong tu ialah satah X prime. Jadi awak kena tahu kalau daripada garis tegak dia berputar ke condong tu ikut jam, dia akan jadi negatif. Kalau dia lawan jam, contohnya satah awak macam tu. Dari garis tegak ke satah condong, ini ialah lawan jam. Theta ni ialah positif. Jadi kalau nak tahu nilai tegasan normal tegasan Ricci tu, pada satah condong tu, kata ini awak punya bulatan. Ini ialah X awak, ini ialah Y, ini C awak. Dan awak nak cari satah dia condong macam ni, sudut dia katakan 30 darjah. Inilah satah condong PQ. Jadi di bulatan satah X awak ni dia ke koordinat X. Sentiasa macam tu, tak kisahlah X duduk kat mana. Di elemen ni satah X awak. Satah yang sama. Sekarang dia buka ke satah PQ atau satah X prime sebanyak 30 darjah lawan jam. Jadi kita bukalah sebanyak lawan jam. Tapi kita buka 30 times 2. 60. Jadi dapat itu kita pun buat satu garisan. Projection ke perimeter bulatan circle. Sudut ni adalah 60. 2 kali sudut di elemen. Jadi nilai tegasan sini ke sini, ini ialah tegasan normal X prime. Ke sini ialah tegasan Ricci X prime Y prime. Cara dia. Jadi yang penting awak ingat, theta sentiasa diukur daripada garis tegak. Kalau begini, theta ialah positif. Kalau buka macam ni, theta ialah negatif sebab dia ikut jam. Bila awak nak transfer ke bulatan dia akan jadi 2 kali ganda. Dan ukuran awak sentiasa diambil daripada satah ni. Itu ialah satah X. Katakan sekarang X awak berada di sini belum. Jadi ini C dia. Jadi satah X kau awak di bulatan sekarang jadi di sini. Tidak lagi berada di sini. Bukan. Itu ialah satah Y. Yang ini satah X. Kalau awak nak buka lawan jam sebanyak 60, aku nak daripada sini buka sebanyak 60. Ini pula akan jadi jawapan awak. Sigma X prime tau X Y prime. Jadi yang perlu awak ingat, awak kena ukur sentiasa daripada satah X. Saya rasa saya berhenti di sini. Kalau ada apa-apa soalan lagi, boleh bertanya melalui WhatsApp ke, awak boleh pakai audio ke, ataupun berikan merajah dulu, boleh hantar ke WhatsApp, tak payah segan. Kalau awak segan, boleh hantar ke secara personal. Jadi saya berhenti di sini. Terima kasih kerana sudi bersama saya. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Terima kasih, Encik.